Apa maksud ibadah? Apa sahaja yang Allah suka, semua ibadah. Apa sahaja yang Allah cinta, semua ibadah. Kerana perbuatan ibadah, ia merupakan satu perbuatan ataupun perkataan. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Bahkan niat juga dikira ibadah. Walaupun tak buat lagi, itu hadis yang sahih. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan, telah dicatat baginya pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita tanpa henti. Segala nikmat yang kita perlu dan yang kita mahu. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat boleh salat, dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah mengaturkan perkara yang baik-baik untuk kita. Dan yang jelas sekali pada saat ini Allah telah mengaturkan untuk kita berada di rumahnya. Maka mudah-mudahan kita semua harus sedar tentang kelebihan berada di rumah Allah ini. Tidak akan diberikan, tidak ada persamaan kelebihan dan fadilat dengan mana-mana kita berada di tempat-tempat selain daripada rumah Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan rumah Allah itu rumahnya, Allahu Akbar, menjadikan rumah Allah itu rumahnya, bukan tempat yang asing baginya, tempat yang dia boleh duduk berlama-lama, tempat yang dia rindukan, tempat yang mana kalau dia tak pergi rasa resah gelisah, tempat yang mana bila dia perlukan sesuatu dia akan menuju ke rumah Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan rumah Allah itu rumahnya, maka Allah akan permudahkan baginya meniti titian sirat. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjadi tetamunya Allah, kita biasa sebut pergi Mekah, pergi Madinah itu tetamu Allah. Sedangkan menjadi tetamu Allah itu di mana-mana masjid itu adalah tetamu Allah. Nabi kata maka selayaknya dia akan dimuliakan oleh pemilik rumah itu, iaitu Allah. Allah sedang memuliakan kita pada saat ini di rumahnya melalui perantaraan ceramah pada malam ini. Di sebalik ceramah pada malam ini ada ramai yang berusaha keras, daripada pengerusi, nazir, sampailah kepada semua yang kita tahu dan tidak tahu. Dan Allah mempermudahkan perjalanan kita untuk berkumpul di sini, bukan kerana kita ini amal solehnya banyak, dosanya tak ada, tetapi Allah mahu menyucikan kita. Sebab itulah Allah hadirkan kita di sini. Mudah-mudahan proses yang sama Nabi lalui untuk bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, penyucian hati, pembelahan dada. Jadi kepada sesiapa yang Allah nak dekatkan dia dengan Allah, maka Allah akan melalukan satu proses penyucian hati. Alhamdulillah muslimin muslimat, kerana Allah berikan aturan yang baik pada malam ini untuk kita semua, iaitu berada di rumahnya. Kerana dari sudut akidah, setiap kebaikan dan keburukan adalah kehendak, ketentuan daripada Allah. Sekiranya Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah permudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Apabila Allah membenci seseorang hamba, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keburukan dan maksiat kepadanya. Pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah selesai menguruskan satu jenazah, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya telah ditetapkan bagi setiap anak Adam itu siapakah ahli syurga dan siapakah ahli neraka. Kemudian seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalau begitu kita serah diri je lah, hidup bertawakal je lah. Kalau kita buat baik macam mana, kalau Allah takdirkan kita ni ahli neraka, neraka juga. Kalau kita buruk macam mana pun, kalau memang dah ditetapkan ahli syurga, maka syurga juga. Lalu Nabi SAW bersabda, berusahalah, kerana Allah akan menetapkan berdasarkan usaha kamu. Apabila kita berusaha membuat kebaikan, menempuh jalan-jalan yang Allah cintai, maka Allah akan permudahkan kita menjadi ahli syurganya. Di situlah Allah mengiktiraf usaha manusia, akal yang diberikan, lalu kita memilih jalan-jalan menuju ke syurganya. Subhanallah. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Az-Zakirin Selayang, Kuala Lumpur. Masya Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz MC dan pembaca doa yang sangat bersemangat.
Dengar daripada tadi tu kan, dia atur-atur kedudukan. Ustaz Muhammad Fauzan bin Muhammad Dahlan, orang muda. Masya Allah. Seterusnya, pengerusi Datuk Haji Nordin bin Cik Ngah. Timbalan pengerusi Haji Noh bin Muhammad. Naqib Masjid Ustaz Zulkifli bin Yusuf. Timbalan Naqib Ustaz Muhammad Fauzan bin Muhammad Dahlan. Biro Dakwah Haji Muhammad Nur bin Said. Biro Muslimah Hajah Faizah Tul Nasiha binti Ishaq. Dan Hajah Alilah binti Osman. Seterusnya, para jemaah yang hadir dekat dan jauh, secara fizikal, face to face ataupun di alam maya. Mudah-mudahan di alam maya juga dapat ganjaran yang sama seperti mana hadir secara fizikal. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, apa khabar? Alhamdulillah. Saya mohon maaf Ustaz, betul lah sebenarnya dah hampir seminggu kita sambut Isra Mi'raj itu pada hari Ahad. Jadi hari ini hari Khamis, 5 hari yang lepas lah lebih kurang. Jadi Masya Allah, dan saya kira di hadapan saya ni kebanyakannya dah dengar ceramah Isra Mi'raj ni. Kita boleh test dengan soalan lah pula ya. Yang hidup dah 50 tahun, mungkin dalam 40 tahun dah dengar ceramah Isra Mi'raj. Sekali datang musim Isra Mi'raj, dengar radio ceramah Isra Mi'raj, kuliah TV Isra Mi'raj, tengok online Isra Mi'raj, mana-mana Isra Mi'raj. Tapi itulah antara hikmah Allah berikan kita lupa. Al-insan la yakhlu 'anil khati' wan nisyan. Manusia tak akan sunyi daripada lupa dan silap. Kalaulah Allah beri kita ingat, mungkin bila kita dengar ceramah dah rasa boring. Tapi Allah bagi kita lupa. Baru semalam je dengan Isra Mi'raj. Kalau tanya poin-poin ni, ramai juga tak boleh jawab ni. Dengar lupa. Akhirnya setiap kali dengar tu, seolah-olahnya apa yang kita dengar itu baru, masih segar. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati, tajuk yang diamanahkan untuk saya, Isra Mi'raj menuju hakikat cinta. Jadi saya bukan nak kupas dari sudut sirah ataupun kronologi perjalanan Isra Mi'raj, tetapi kita akan fokus kepada menuju hakikat cinta. Masya Allah, Allahu Akbar. Apabila kita membacakan firman Allah yang berkait langsung dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan Isra dirakam dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Subhana, Maha Suci Allah. Allah menyucikan dirinya daripada segala kekurangan. Dan apabila Allah memulakan dengan perkataan Subhana, mana-mana ayat yang dimulakan dengan perkataan ini, Allah ingin menyampaikan tanda-tanda kebesarannya. Sebab itu dalam ayat ini ada perkataan linuriya min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kebesaran yang Allah tunjukkan? Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kerana Allah yang memperjalankan Rasulullah, dan Allah tidak berkehendakkan pada waktu, pada tempat. Maka kalau ikut logik akal manusia, perjalanan daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Aqsa, kalau berjalan kaki lebih kurang 1 bulan, 1000 kilometer. Jauh. Tetapi kerana Allah tidak bergantung kepada tempat, kepada waktu, apabila Allah memperjalankan hamba-Nya, boleh berlaku dalam waktu yang sangat pendek, sangat ringkas. Dan Allah tidak berkehendakkan kepada tempat. Jadi Allah nak letakkan hamba-Nya kadar sekelip mata pada tempat yang berbeza, walaupun jauh macam mana pun, maka ia tidak mustahil bagi Allah. Contoh, seorang bayi umur 5 bulan, dia jumpa geng dia umur 5 bulan juga. Mak dia hantar dekat nursery kan, kita nampak baby tu duduk nangis, duduk borak. Mungkin dia bercerita lah sesama dia. Semalam saya daripada KL, saya pergi Terengganu. Lepas tu daripada Terengganu balik semula. Mungkin baby ni jawab, kawan baby ni jawab, tipulah, mana boleh kamu pergi. Saya bukan pergi sendiri, mak ayah saya bawa naik flight.
Maksudnya yang menjalankan baby ni adalah mak ayah ni, perantaraannya, tetapi hakikatnya Allah yang memperjalankan hambanya. Apabila Allah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, muslimin. InsyaAllah pada malam ini kita akan beri sedikit fokus perkataan bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak menggunakan perkataan bi rasulih, rasulnya, ataupun bi Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad, tetapi Allah menyebutkan perkataan bi abdihi, membawa maksud apabila Allah mencintai ataupun memuliakan seorang manusia, Allah akan mengiktiraf manusia itu sebagai hambanya. Kita kadang dengan ayat merendah diri, kita akan guna perkataan, awak ni siapa? Saya orang biasa, saya hamba Allah je. Adakah layak kita nak mengaku kita hamba Allah? Kerana untuk menjadi hamba Allah ada berapa syarat. Allah mengiktiraf Nabi Muhammad adalah hambanya. Dan perjalanan Nabi untuk diangkat dan diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya, perjalanan yang sangat perih. Kita selalu dengar, bila sebut Isra' Mi'raj, biasa disebutkan Isra' Mi'raj adalah satu anugerah, satu hadiah daripada Allah. Bila sebut anugerah, hadiah, benda yang seronok. Tetapi sebelum nak dapat anugerah dan hadiah itu, Rasulullah menempuh daripada tahun pertama kenabian. Kita tahu hijrah 1 Muharram, hijrah bermula dengan tarikh hijrah. Sebelum hijrah, pada tahun ke-13 kenabian, catatan sirah ataupun catatan sejarah dicatatkan dengan tahun pertama kenabian apa berlaku, tahun kedua kenabian apa berlaku, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-10 kenabian. Bila masuk tahun ke-13 barulah start hijrah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi lahir pada tahun gajah, kita panggil. Sebab peristiwa berlaku tentera Abraha nak runtuhkan Kaabah. Jadi sebelum itu catatan sejarah dicatat berdasarkan tahun itu berlaku apa? Berlaku peristiwa gajah. Jadi Nabi lahir pada tahun gajah. Sebelum itu dari segi tamadun Arab, dia menetapkan tahun berdasarkan peristiwa besar yang berlaku. Daripada tahun pertama sampai tahun kelima, ini dakwah secara sembunyi dan mula terangan. Masuk tahun yang ketujuh, berlaku pemboikotan oleh pembesar Mekah bergabung dengan semua kafir Quraisy, boikot umat Islam. Yang dikatakan ketika ini umat Islam berada di lorong Abu Talib. Lorong Abu Talib. Kalau kat KL ni ada lorong Haji Taib. Ini lorong Abu Talib. Dan boikot ni bukan macam kita tak bertegur siapa, tak senyum, pulaukan, tak. Semua kegiatan perniagaan, perhubungan diputuskan. Bekalan makanan tak ada, bekalan minuman tak ada, perubatan tak ada, semua diputuskan, diboikot terus. Sehingga umat Islam makan daun kering sampai mulut berdarah-darah, bibir berdarah, makan kayu-kayu. 3 tahun berlaku sehingga tahun ke-10 kenabian. Dan dikatakan asbab tekanan dan penyiasaan sepanjang boikot. Kita kalau kena boikot dengan suami sehari pun tak boleh. Suami buat diam, tapi jarang suami buat diam. Biasa isteri yang buat tak layan, boikot, tapi boleh tahan berapa jam je. Sebab perempuan tak boleh tahan lama-lama. Sebab dia terbuku nak cakap juga kan. Maksudnya lagi susah tak bercakap tu, lagi susah dia tak makan lah kalau orang perempuan. Keperluan pada bercakap tu lebih daripada keperluan makan lah. Tak makan tak apa, jangan tak boleh bercakap, tak boleh meluah. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya pada tahun ke-10 kenabian, para ulama sepakat menamakan tahun itu adalah tahun kesedihan. Bulan Ramadan pertama meninggalnya Abu Talib. Selang seminggu lebih kurang meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Kita tahu Abu Talib adalah pelindung Nabi di luar rumah. Manakala di dalam rumah yang menyejuk, memujuk dan melindungi Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi sangat duka cita dengan pemergian Abu Talib kerana pergi dalam keadaan tidak mengucap syahadah. Walaupun di sana ada perbahasan ulama tentang kedudukan Abu Talib. Tetapi berdasarkan hadis yang sahih menggambar dan menceritakan bahawasanya Abu Talib tidak mengucap syahadah. Dan kita tahu Abu Talib ini
membesarkan Nabi dengan penuh kasih sayang, melebihi sayangnya Abu Talib terhadap anak-anaknya sendiri. Kalau anaknya makan sendiri, Nabi disuap. Kalau anaknya main sendiri, tapi Nabi mesti main depan mata. Bahkan ketika Abu Talib nak berniaga ke Syam, anak lain tak bawa, tetapi Nabi tetap dibawa. Daripada umur 8 tahun sampailah menguruskan urusan nikah, sampai dilantik jadi Nabi sekian-sekian, sampai membela Nabi di hadapan kawan-kawannya, jangan kamu ganggu anak saudaraku melakukan dakwahnya. Sampailah ketika peristiwa boikot, Abu Talib bersama-sama dengan Rasulullah, kaum muslimin berada di kawasan boikot. Sampai kawan-kawannya puja, "Hai Abu Talib, dah kenapa kamu? Kamu bukan Islam, kenapa nak susah payah, nak kelaparan, nak sakit, nak letih, nak penat bersama-sama dengan anak saudaramu?" Sebab itulah dikatakan oleh alim ulama, walaupun Abu Talib tidak lafaz syahadah, tetapi hatinya beriman kepada Allah, percaya bahawa anak saudaranya adalah Rasul yang benar. Sebab Abu Talib lebih mengenali Nabi. Daripada permulaan dikhabarkan ketika umur 12 tahun. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kemudian setelah mendapat hinaan, cecaan, ancaman di kampung sendiri, negeri sendiri, lalu Nabi SAW demi memikirkan dakwah, berfikir untuk hijrah, tempat yang kedua selepas kegagalan di tempat yang pertama, iaitu di Taif. Kalau di Mekah, hinaan, cecaan, ancaman, tetapi di Taif bertambah lagi ujian Nabi. Sehingga dilempar dengan batu, kita tak sentuh batu. Subhanallah. Akhirnya kita tahu berlakulah peristiwa Isra' Mi'raj. Selepas itulah berlakunya hijrah. Maksudnya, sebelum itu tidak ada lagi syariat salat sebagaimana 5 kali sehari. Walaupun ada yang mengatakan, pendapat mengatakan Isra' Mi'raj berlaku lebih awal, tetapi kita ambil pendapat yang paling masyhur, saat itulah berlakunya Isra' Mi'raj. Namun Sayyidatina Khadijah dan para sahabat Nabi sebelum itu melakukan juga salat, tetapi dengan ikut cara yang berbeza. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah berfirman, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Bila sebut pasal hamba, kalau kita sebut hamba, hamba ni satu perkataan yang hina, betul ke betul? Kalau manusia jadi hamba kepada manusia, kita kata hinalah. Tapi bila manusia jadi hamba kepada Allah, mulia. Maksudnya perjuangan kita di dunia adalah perjuangan untuk menjadi hamba sehamba-hambanya kepada Allah. Dan sesungguhnya untuk jadi hamba Allah jauh lebih susah berbanding nak jadi tuan. Betul atau tidak? Sebab hawa nafsu kita sukalah kita jadi bos. Hawa nafsu kita sukalah kalau kita ini memiliki banyak perkara. Nama, takhta, harta, wanita, pangkat. Itu keinginan manusia. Tetapi dalam waktu yang sama, kita nak rasa kehambaan dan hamba sungguh-sungguh. Kalau jadi hamba kepada raja, dia ada darjat yang tinggi sikit. Oh, kau hamba siapa? Aku hamba sultan. Oh, hebatlah kau duduk kat istana, ada bilik yang mahal, lebih daripada orang-orang merdeka. Itu di kalangan sesama manusia. Tetapi apabila kita berebut untuk menjadi hamba Allah yang sebenar, itulah erti sebenar-benarnya manusia, sebenar-benar hamba. Perkataan hamba ini contohnya disebutkan dalam firman Allah surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri, kami menyembah, kami beribadah. Apa maksudnya muslimin muslimat? Secara ringkas, tafsir oleh ulama tafsir tentang perkataan Iyyaka na'budu secara umumnya terbahagi kepada dua. Pertama, hanya kepadamu kami memperhambakan diri, maksudnya serah diri. Bila masuk serah diri, apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggal, tanpa ada apa-apa alasan, tanpa bertanggung. Sama ada secara sukarela ataupun secara terpaksa. Tak ada tangguh-tangguh, ini adalah jiwa hamba. Dan yang kedua yang dimasukkan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Membawa maksud, apa maksud ibadah? Apa sahaja yang Allah suka, semua ibadah. Apa sahaja yang Allah cinta, semua ibadah. Orang perempuan, siapa suka siram tanam pokok? Siapa suka tanam pokok? Angkat tangan. Tuan Haji pun suka juga pokok. Buat-buatlah suka ya, sokong minat isteri. Suka tolong beli je lah ya. Allah suka tak kita tanam pokok? Allah suka.
Sampai ada hadis Nabi, barang siapa yang menanam sebuah tanaman lalu dimakan oleh binatang ataupun manusia yang makan, tak kira lah buah ke, sayur ke, apa ke, maka dicatat baginya pahala sedekah. Ada seorang sahabat Nabi, ini sabda Nabi, hadis yang sahih, sesungguhnya di syurga kelak ada seseorang yang meminta dengan Allah untuk bercucuk tanam. Tak syurga minta cucuk tanam. Lalu Allah bertanya kepadanya, kenapa? Sedangkan di syurga ada semuanya. Lalu dia jawab, itu hobiku di dunia dahulu. Hobi dia suka cucuk tanam. Lalu Allah mengizinkan dia buat perkara yang sama, cucuk tanam, tetapi akan dapat hasil dengan sangat cepat. Tanam je dapat hasil, tanam je dapat hasil. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu kita bagi contoh harian. Apa sahaja perkara yang Allah suka, maka semua itu ibadah. Kerana perbuatan ibadah, ia merupakan satu perbuatan ataupun perkataan. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Bahkan niat juga dikira ibadah, walaupun tak buat lagi. Itu hadis yang sahih. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan, telah dicatat baginya pahala. Sekiranya dia melaksanakan apa yang diniatkan, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Berdasarkan sejauh mana kadar keikhlasan, kepayahan melakukan ibadah tersebut. Nekat dia dah niat, nekat sungguh, buat sungguh, sehabis baik. Allahu Akbar. Bila kita sebut pasal ibadah, sama ada ibadah itu perbuatan ataupun perkataan, sama ada yang zahir ataupun yang batin di dalam hati ataupun di dalam fikiran. Fikir baik-baik, sangka baik-baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita nak merujuk lagi kepada perkataan hamba bi'abdihi. Alhamdulillah kita semua sihat, kita semua kuat. Di hadapan saya ni orang yang bijak-bijak, betul ke betul? Di hadapan saya ni orang kaya-kaya, betul ke betul? Amin. Ada yang geleng, ada yang sekian, Masya Allah. Kena ada duit juta-juta ke baru kaya? Masya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada perbezaan apabila seseorang itu diberikan kekayaan. Ngaku je lah kaya ni semua ni. Ada harta tu kaya lah tu. Kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Diberikan akal kebijaksanaan. Kemudian diberikan kudrat kekuatan. Diberikan apa lagi? Nikmat-nikmat ni lah. Lalu digunakan kepada jalan-jalan kebaikan. Ketika itulah dia menjadi hamba. Dia jadi hamba Allah. Golongan yang kedua, dia diberikan kekayaan, kebijaksanaan, kudrat, kemampuan, kekuatan, tetapi digunakan untuk jalan maksiat. Maka ketika ini dia jadi hamba kepada dunia. Allahu Akbar. Di sana kita selalu sebut perkataan istidraj. Istidraj ni biasanya kita dengar orang yang bila dia dapat nikmat tapi kekal dalam maksiat, kita kata itu istidraj. Memang betul, itu penjelasan Nabi SAW. Dia ahli maksiat, fasik. Dia dah aurat, seksi, tak solat, mungkin dia solat tapi ada perbuatan dosa besar yang dia berkekalan, jadi dia fasik. Tetapi rezeki melimpah ruah, sihat, kuat, jangan sakit, bahagia, anak-anak pula berjaya, comel pula, handsome pula, kan terbang sana terbang sini, berniaga asyik menjadi. Betul, itu tanda-tanda istidraj. Tetapi ramai yang leka. Ada istidraj yang kedua. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat maksiat. Tetapi dengan nikmat yang Allah beri, sama ada sehat ke, bijak ke, kaya ke, dia tidak bertambah amal solehnya. Ini jenis istidraj yang kedua yang ramai orang tak perasan. Dia juga ada di kalangan istidraj. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat dosa besar. Tapi nikmat yang Allah beri tidak menambahkan jumlah, kuantiti ataupun kualiti ibadah. Dia tak baca Quran, sikit sangat. Dia tak banyakkan zikir, dia tak banyakkan sedekah, dia tak buat maksiat. Tapi itu juga istidraj. Dengan nikmat Allah menghalang dia menjadi lebih baik. Sepatutnya dia jadi lebih baik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi nilai hamba tuan-tuan sekalian, apabila kita berhadapan dengan Allah, kita rasa bodoh, kita rasa miskin, dan kita rasa tidak berdaya. Bila berhadapan dengan Allah, bukan hanya ketika solat.
Kita jadikan diri kita bodoh sebab kita sedar Allah yang hakim berikan kebijaksanaan. Kita kena sedar bahawa kita jahil, Allah yang alim yang memiliki ilmu berikan kita ilmu. Kita tahu Allah yang ghani, yang mughni, Allah yang maha kaya dan maha memberi kekayaan, Allah yang razak yang memiliki rizki. Kita miskin, diri kita macam baby baru lahir, tidak ada pakaian, tidak ada akal, tak mampu bergerak. Baby tak mampu berjalan, kalau duduk situlah, kalau tak beri makan matilah dia. Itulah hakikat diri kita. Daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Allah menguatkan Allah yang aziz yang matin, Allah yang qawi yang maha kuat, meneguhkan tulang belulang sampai kita boleh berjalan, boleh bercakap, sampai kita makin bijak. Namun akhirnya ramai mana di kalangan kita, bahkan saya sendiri, menggunakan segala nikmat bukan untuk menjadi hamba Allah, na'udzubillah, menjadi hamba kepada dunia, hamba diri sendiri, hamba kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Satu lagi firman Allah yang berkaitan dengan hamba. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri, untuk beribadah. Siapa dalam hidupnya selalu berfikir tentang macam mana nak jadi hamba Allah lebih baik, maka sebenarnya dia sedang meluruskan tujuan dia diciptakan. Dan apabila kita hidup sebagaimana tujuan kita dihidupkan, di situlah kita akan bertemu dengan titik ketenangan. Ada pencipta ni dia buat mesin basuh, tetapi ada makcik ni dia gunakan mesin basuh tu untuk masak. Tak tahulah, macam tak logik contoh tu kan. Tak apalah. Tapi dia salah guna fungsi. Apa jadi pada mesin basuh ni? Rosak. Lepas tu pergi hantar baiki. Mau kena marah lah. Ini mesin basuh, kenapa buat masak pula? Apabila manusia lari daripada tujuan dia diciptakan, maka dia akan rosak. Dia akan rosak. Allah dah declare, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah. Maka apabila kita selalu sedar tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah dan memperhambakan diri, dan kita berusaha keras untuk jadi hamba Allah. Saya suka nak sebutkan begini. Sebagai suami, kalau dia berusaha jadi hamba Allah, dia akan tolak tepi ego dia. Walaupun nak marah sangat dengan isteri dia, dia tak akan keluar perkataan dia tidak redha pada isteri. Seorang isteri pula, kalau dia betul sedar dia hamba Allah, walaupun geram sangat dengan suami dia ni, dah umur 50-60, kain plekat tak gantung elok lagi, bergulung-gulung je, tapi sebab dia sedar dia hamba Allah, dia tahu suami ni ujian untuk dia kumpul pahala sabar. Dia tahu akhirnya lagi dia sabar, lagi dia hamba Allah. Sebab dia serah diri sungguh lah. Dia redha ketetapan Allah. Bukan suami dia pemalas, kurang rajin saja. Suami tu pula pandai menjawab sekarang. Kalau saya tak buat macam ni, awak nak dapat pahala sabar daripada mana? Kan. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu azan. Silakan untuk laluan azan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak sudahi tentang syarah kita berkenaan hamba tadi. Apabila Allah mengiktiraf Nabi Muhammad dengan perkataan Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maksudnya di situ menandakan Rasulullah telah diiktiraf, layak dipanggil sebagai hamba Allah. Dan belum tentu kita semua ini layak untuk mengaku kita ini hamba Allah. Benarkah kita ini mempunyai, melaksanakan tuntutan sebagai seorang hamba? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan apakah aku, yakni Allah, memuliakanmu? Lalu Nabi menjawab, dengan jalan ubudiyah, iaitu jalan kehambaan. Nabi diuji sebagai kekasih Allah, penghulu segala Nabi, Sayyidul Mursalin, penghulu Rasul. Nabi diberikan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Namun dengan segala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, menjadikan Nabi semakin hamba, semakin hamba, semakin hamba. Ujian kita setiap hari, contoh orang perempuan, Allah uji kita bijak sikit daripada suami. Contohlah ya.
Kalau bab buat keputusan, bab pilih kedai makan, bab pilih apalah. Kadang-kadang kita rasa kita ni buat keputusan, plan ke, merancang ke kan. Kadang tu kita rasa kita lebih cekap, lebih cergas. Bab masalah-masalah, contohlah. Suami ada kelebihan dia. Dalam setiap ujian, dalam setiap kelebihan nikmat pasti ada ujian. Sejauh mana kita masih mengekalkan diri kita sebagai hamba. Lalu kita letak tepi emosi, ego kita. Kembali semula, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Walaupun aku CEO syarikat, aku hamba Allah. Walaupun aku suami, aku tetap hamba Allah. Isteri ni amanah yang Allah beri. Dan dulu ijab qabul ni bukan perjanjian dengan, sebab itu disebut dalam hadis Nabi, ijab qabul tu kan perjanjian manusia dengan manusia, tetapi perjanjian manusia dengan Allah. Bila buat ijab qabul, angkat qabul ijab dan qabul itu berjanji dengan Allah untuk menjaga amanah, untuk dididik, untuk sabar, untuk menunaikan hak-hak isteri. Isteri pun sama, Masya Allah.